Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Mak Nimah Ruhid okey ke dengar suara Ana? Alhamdulillah jelas. Okey, baik. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukran jazilan Ana ucapkan di atas semua kehadiran yang dihormati para ibu bapa. Jadi boleh kita mulakan taklimat pada malam ini dengan umur kita Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, yang dihormati Mukadimah Ruhi Naimah binti Muhammad Darudin, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Akademik. Turut bersama pada malam ini Muallim Ashraf bin Zainal Rashid, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Para ibu bapa yang dihormati sekalian, serta anak-anak murid Mu'alimah tahun 6 yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, Ana Mu'alimah Syafiqah selaku Guru Besar Sekolah Rendah Islam Integrasi Al-Hikmah Puncak Alam mengucapkan jutaan terima kasih atas komitmen dan juga kebersamaan para ibu bapa bersama anak-anak murid tahun 6 untuk sesi taklimat yang sangat penting pada malam ini, iaitu taklimat khas berkenaan dengan permohonan kemasukan tingkatan 1 ke sekolah-sekolah di bawah seliaan JAIZ, ya. Baik, diharapkan muallim-muallimah, diharapkan para ibu bapa dan juga anak-anak untuk bersedia dengan borang-borang yang telah diedarkan oleh pihak sekolah bermula semalam, ya, yang diarahkan untuk diambil di sekolah, ya, sehingga hari ini, iaitu yang mana yang disediakan adalah borang-borang permohonan kemasukan ke sekolah dan juga garis panduan. Ada sekali ke beri garis panduan Maklimah Ruhid kepada ibu bapa dan juga murid-murid? Tak ada mana. Okey, borang saja, ya. Itu. Okey, baik. Baik, jadi boleh bersama dan disertakan juga di sini untuk pembentangan lah, slide pembentangan untuk rujukan, ya, kepada tuan-puan sekalian dan juga anak-anak tahun 6. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan. Untuk hari ini adalah taklimat, ya, permohonan kemasukan ke tingkatan 1 untuk sekolah agama menengah SAM, SAMTI, kurikulum bersepadu tahfiz, KBT dan Ma'had Tahfiz MIPS Negeri Selangor tahun 2022. Jadi Ana mohon juga bantuan daripada para ibu bapa yang mana ada pengalaman, ya, untuk anak-anak yang pernah dimasukkan sebelum ini, yang mana di kalangan adik-beradik lah yang merupakan alumni sekolah Al-Hikmah Puncak Alam, ya, seperti ibu bapa Rayyan Amsyar, ya, ibu bapa Alia Zulaika, ya, dan juga mungkin ada di antara yang lain tidak disebutkan, ya, untuk sama-sama membantu pihak sekolah jugalah untuk memberi info dan mungkin pihak sekolah boleh berikan info yang terkini lah, ya, sebab dia ada perubahan sedikit, ya, bila dah datang COVID ni, ya, permohonan juga banyak melalui atas talian, ya. Okey, baik, saya teruskan.
Okey, borang permohonan kemasukan ke tingkatan 1 ni, ini adalah antara syaratnya. Yang pertama adalah pemohon iaitu murid, ibu dan bapa mestilah warga negara Malaysia. Yang pertama, dan insya-Allah semua calon kita warga negara Malaysia lah. Kemudian yang kedua berumur 12 ataupun 13 tahun ya untuk tahun 2022. Kemudian syarat kemasukan berasaskan kepada pencapaian berikut. Yang ini pihak sekolah kongsi sama yang sangat penting, iaitu yang pertama lulus ujian prestasi 1 ya, bermakna ujian bulanan lah, ujian prestasi yang kita jalankan peringkat sekolah. Kemudian peperiksaan pertengahan tahun, peperiksaan akhir tahun, tahun 6 SRA, SRAI, KAFAI, Sri dan Sri Tahfiz, iaitu sekolah rendah agama, sekolah rendah agama integrasi, KAFA integrasi, dan kita di bawah kategori Sri integrasi ya. Sri sekolah rendah Islam, Sri integrasi dan Sri Tahfiz. Kemudian 3.2 lulus mata pelajaran bahasa Arab ya dalam UP1, PPT dan PAT tahun 6 SRA, SRAI, KAFAI yang disebutkan tadilah ya. Kemudian 3.3 lulus ujian tilawah dan hafazan. Ini yang mana pihak sekolah sudah maklumkan dan wawarkanlah sebelum ni ya, yang mana dinilai oleh Muallim Huzaifah. Jadi Mukadimah Ruhi juga telah kongsikan sama report ya, report akhir bagaimana sokongan ya daripada anak-anak tahun 6 ya, yang mana Muallim Huzaifah tekankan. Jadi telah kita hantarkan ya keputusan akhir ya pada minggu lepas ya untuk ujian tilawah dan hafazan ini. Kemudian lulus penilaian sasiah. Penilaian sasiah yang dikatakan ini adalah melalui buku tarbiyah amalah, buku Khalifah Muda. Ya, yang mana antum semua anak-anak tahun 6 perlu capai untuk kategori Al-Fatih Junior. Ya, jadi yang mana penekanan diberikan oleh guru-guru halaqah khususnya ya dari segi pengurusan buku ya, kemudian pengurusan record ya untuk antum capai markah bulanan Al-Fatih Junior tu perlu dilaksanakan ya, perlu dilengkapkan. Jadi Mukadimah mohon di sini ya mengambil kesempatan untuk memberi makluman semula, kerana Mukadimah diberitahu masih ada lagi murid tahun 6 yang belum lagi beri kerjasama sebaiknya dengan menghantarkan buku Khalifah Muda tersebut ke sekolah. Ya, jadi buku Khalifah Muda itu akan kita simpan di dalam fail murid antum, murid-murid tahun 6, dan akan kita serahkan ya segala dokumen iaitu CJ lantikan co-curriculum ya, buku tarbiyah amal ini, buku Khalifah Muda ya, dan juga keputusan-keputusan akademik tahun-tahun sebelum ini ya akan kita serahkan pada hujung tahun. Ya, jadi tolong ya anak-anak murid tahun 6 serahkan segera buku Khalifah Muda untuk pihak sekolah ya buat record ya untuk keputusan pencapaian nanti akan dikongsikanlah dalam slide seterusnya. Kemudian 3.5 baik dalam pencapaian co-curriculum ya. Jadi arahan pun telah dikeluarkan, ini dikongsi bersama oleh pihak sekolah kepada guru-guru mukadimah untuk mengeluarkan sijil ya, mana yang lantikan pengawas, yang mana ada jawatan-jawatan tertinggi ya, badar ataupun pengawas perpustakaan ya, co-curriculum lain, puteri Islam ya, pengakap, penglibatan aktiviti-aktiviti pertandingan-pertandingan di luar ya, baik yang swasta, NGO ya dan sebagainya. Dan baru-baru ini dimaklumkan alhamdulillah ada penyertaan daripada anak-anak Sri Al-Hikmah Puncak Alam untuk pertandingan di bawah puteri Islam ya. Jadi alhamdulillah sijil-sijil ya tolong kumpulkan elok-elok, dan ini merupakan evidence ya apabila nanti antum ditemu duga untuk kemasukan ke sekolah tingkatan 1. Kemudian lulus penilaian PAFA. Ini juga telah dikongsikan oleh Maklimah Ruhil ya sebelum ini ya, untuk penilaian PAFA diharapkan dapat kerjasama yang baik ya. Okey. Seterusnya 3.7 ini ya, menduduki dan lulus ujian kelayakan khas kemasukan ke tingkatan 1. Jadi untuk makluman ya para hadirin sekalian di kalangan ibu bapa dan juga anak-anak murid tahun 6, ujian kelayakan khas ni bermakna ujian yang dijalankan oleh peringkat sekolah tingkatan 1.
Ya, sekolah SAM ke sekolah SAM lah ya, kalau mereka ada buat ya ujian UKK ni di peringkat sekolah mereka, apa-apa saja makluman ya yang diberikan, jika perlu antum mengikuti UKK untuk kelayakan masuk, masuklah, sertai ujian tersebut, buatlah yang terbaik ya. Jadi ini ditentukan oleh pihak sekolah tingkatan 1 lah. Baik, seterusnya yang keempat, pemohon adalah murid lepasan Sekolah Rendah Agama Negeri Selangor ya. Alhamdulillah kita di kategori Sri Al-Himah Puncak Alam ya, bermakna antum anak-anak tahun 6 boleh memohon dan merupakan rakyat Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, ataupun dikatakan sini pemastautin tetap Negeri Selangor lah, iaitu rakyat Negeri Selangor. Seterusnya yang kelima, pemohon kemasukan ataupun penempatan murid ke SAM Negeri Selangor diputuskan bersama oleh jawatan kuasa pemilihan. Jadi untuk makluman anak-anak ya, anak-anak murid tahun 6 dan juga ibu bapa, Sri Al-Hikmah ya, penempatannya adalah di sekolah SAM Nurul Iman ya. Jadi SAM Nurul Iman, SAM ni lah ya, yang terletak di tempat yang bukit-bukit tu, okey. SAM ni adalah sekolah daerah Petaling ya, tapi disebabkan kita Puncak Alam itu adalah antara SAM yang terdekat, maka kota untuk sekolah Al-Hikmah adalah ditempatkan untuk SAM Nurul Iman ni. Jadi SAM-SAM lain tu tak adalah kekosongan sebab dia dah ditempatkan seperti mana yang dimaklumkan ni lah, yang diputuskan bersama oleh jawatan kuasa pemilihan. Jadi diharapkan ya tuan-puan dan juga anak-anak tahun 6 maklum ya bahawa SAM Nurul Iman merupakan kota ya untuk Sri Al-Hikmah. Baik, seterusnya yang keenam, pemohon mestilah telah membuat permohonan ya. Maknimah ulang semula, pemohon mestilah telah membuat permohonan, iaitu mengisi borang-borang permohonan yang diedarkan oleh pihak sekolah, kemudian menyerahkan borang permohonan yang lengkap beserta semua salinan dokumen sokongan yang telah disahkan. Ya, diulang sekali lagi, beserta semua salinan dokumen sokongan yang telah disahkan dan serahkan kepada pihak sekolah. Ya, ini dimaklumkan, penting ni. Serahkan kepada pihak sekolah pada tarikh yang telah ditetapkan ya oleh pihak PAE, iaitu 9 Ogos 2021, Isnin hadapan. Ya, jadi tuan-puan yang dihormati sekalian, itu juga anak-anak tahun 6 yang bersama pada taklimat malam ni, sila lengkapkan borang ya. Kita ada masa 3 hari ini, Jumaat, Sabtu, Ahad, dan serahkan kepada pihak sekolah pada hari Isnin hadapan dengan dokumen salinan yang telah disahkan ya. Baik, seterusnya. Baik, ketujuh, pemilihan dibuat berdasarkan kepada permohonan yang memenuhi syarat. Jadi beri pencerahan di sini bahawa okey, kalau lihat ya pada borang-borang tersebut ya, ada 5 borang ya. Antaranya adalah borang permohonan ke SAM, SAMTI ya. Kalau lihat di situ muka surat 37 ya. Kalau catatan di bawah tu, kemudian 38 adalah permohonan ke Sekolah Agama Menengah Bestari Subang Jaya, SAMBES. Ya, kemudian Ma'had Integrasi Tahfiz Negeri Selangor, MITS. Ya, kemudian ke MITS Bagan Terap, Sabak Bernam, Aliran Tahfiz dan Turut. Kemudian Sekolah Agama Menengah Muhammadiyah, Aliran Kurikulum Bersepadu Tahfiz, KBT. Ya, itu adalah borang-borang yang kita edarkan, di mana ya para ibu bapa ataupun murid-murid tahun 6 ya boleh survey ya, boleh cari-cari ya bagaimana pelaksanaan sekolah ni ya, apakah bagaimana sistem pembelajarannya ya, silibus yang diguna pakai dan sebagainya ya. Dan jika ingin ya memohon ke sekolah-sekolah ni, isilah borang-borang tersebut ya, yang mana ya perlu syaratnya perlu dipenuhi lah. Antaranya syarat-syaratnya ya, calon dipilih berdasarkan pencapaian tertinggi ataupun yang terbaik di dalam ujian prestasi 1 tadi, peperiksaan pertengahan tahun tadi, peperiksaan akhir tahun, ujian tilawah hafazan, penilaian sasiah, kokurikulum dan PAFA. Ya, jadi
ingin dikatakan di sini bahawa ya semua calon layak untuk memohon, tetapi ya untuk dipilih adalah mesti syaratnya dipenuhi dengan pencapaian tertinggi ataupun terbaik dalam ke-6 tadi itulah yang disebutkan tadi ya. Okey, kemudian syarat permohonan kesam bestari yang terletak di Subang tadi sekurang-kurangnya pangkat mumtaz. Ya, pangkat mumtaz untuk pencapaian keseluruhan. Ya, jadi anak-anak mu'alimah sekalian ya, juga ibu bapa bolehlah mohon sekolah mana yang terbaik dan pastikan ia mengikut kesesuaianlah kelayakan anak-anak tahun 6 sendiri ya untuk memohon kemasukan ke sekolah-sekolah tersebut. Baik, di sini dikongsikan borangnya. Ya, boleh lihat di situ ya borang permohonan kesam samti ya yang warna putih, kemudian borang mix yang warna pink ya ada bersama dengan antum semua ya. Kemudian borang ke mix bahagian terap yang warna hijau, borang kesam Muhammadiyah ya KBT yang warna biru, kemudian borang kesam best Subang Jaya yang warna kuning. Ya, jadi ini adalah 5 sekolah yang boleh antum mohon. Ya, okey, baik, dikongsikan di sini ya, boleh lihat butiran silibus atau subjek yang mungkin tanya ya di MIS ataupun SAM Muhammadiyah ya, Pekan Sabak, KBT, ini antaranya aliran turat. Apa dia aliran turat? Dikongsikan situ kurikulum dalam ilmu turat bahasa Melayu, bahasa Arab, kemahiran bahasa Arab, tahfiz ya KBSM ya, ada juga aliran tahfiz. Kurikulum yang ditawarkan adalah tahfiz kurikulum bersepadu dini ya agama, iaitu usuluddin, syariah, lughah al-arabiyah, maksirah ya dan seterusnya lah ya. Kemudian dikongsikan juga di sebelah untuk kelayakan masuk ke MIS antara kurikulum yang ditawarkan ya, kemudian SAM Muhammadiyah di sini. InsyaAllah slide ini seperti biasa akan pihak sekolah kongsikan kepada hadirin yang ada pada malam ini. Yang tiada pun tidak mengapa, rakaman telah kita lakukan dan kita akan kongsikan rakaman ini bersamalah ya. Baik, seterusnya ini yang adalah borang yang akan diisi oleh pihak sekolah ya. Jadi setelah kami dapatkan borang-borang ya daripada ibu bapa sekalian, anak-anak sekalian ya, pihak sekolah perlu isi ni mengikut keputusan di bawah unit akademik, pencapaian sasiah di bawah unit sasiah, pencapaian kurikulum di bawah yang lah ya, dan kita perlu serahkan kepada pihak PAIK Kuala Selangor pada waktu yang tarikh yang telah ditetapkan lah. Baik, ingin diingatkan sekali lagi ya, setiap borang permohonan yang diisi perlu dilampirkan satu salinan ya, yang mana tadi yang perlu disahkan tadi perlu dilampirkan satu sahaja salinan, iaitu ya salinan CJ kelahiran murid, kad pengenalan ibu, kad pengenalan bapa atau penjaga. Itu sahaja dan disahkan ya. Baik, mari kita lihat ke dalam borang tersebut ya tuan-puan ya dan juga anak-anak tahun 6 boleh lihat pada borang-borang tersebut sebab kita nak tengok ya di bahagian mana yang perlu diisi. Mungkin ada yang sudah lihat awal ya setelah ambil mulai semalam, tidak mengapa. Jadi pada borang tersebut ya anak-anak ataupun di bawah bimbingan dan pemantauan ibu bapa perlu isi di bahagian butir-butir peribadi. Butir-butir peribadi, maklumat bapa dan penjaga dan juga maklumat ibu. Itu sahaja. Manakala yang pencapaian akademik, penilaian sosial dan kurikulum akan diisi oleh pihak sekolah. Ya, kemudian dah isi, sertakan salinan telah disahkan dan serahkan kepada pihak sekolah pada tarikh 9 Ogos Isnin hadapan. Okey, setelah diisi borang tersebut, status permohonan ini sangat penting ya, boleh catat ya sebagai reminder, boleh disemak di laman web Semakan Jaiz iaitu selepas 23 Disember 2021. Ya, boleh dilihat di paparan situ, diulang semula, boleh disemak di website Jaiz ya, Semakan Jaiz selepas 23 Disember 2021. Ya. Baik, seterusnya jabatan ya, iaitu Jabatan PAIK ya, Jaiz akan mengeluarkan ya, okey,
PAID disebut tadi tu adalah pejabat agama Islam daerah lah, ya, bahagian unit pendidikan Islam daerah, ya, Kuala Selangor, ya, yang mana yang menguruskan sekolah-sekolah di bawah seliaan JAIS ni, ya, itulah yang dimaksudkan PAID, ya. Jadi jabatan PAID akan mengeluarkan surat tawaran kedua, ya, andai kata, ya, tawaran pertama, ya, setelah dikeluarkan sekian-sekian nama calon sekian-sekian diterima masuk dan ada yang menolak, maka ada kekosongan, ya, untuk kemasukan lagi, maka tawaran kedua akan diedarkan pada 7 Januari 2022. Ya, 7 Januari 2022. Andai surat tawaran kedua tidak tersenarai nama-nama anak-anak tahun 6, ya, sekiranya ada yang memohon, ya, dimaklumkan juga awal di sini bahawa permohonan rayuan boleh dibuat secara online. Diulang semula, permohonan rayuan dibuat secara online. Jadi diharapkan ibu bapa, ya, tuan-puan maupun anak-anak sentiasa, ya, lihat, ya, di website Semakan JAIS ni, ya, dan sekiranya sudah keluar borang-borang rayuan atau sebagainya, ya, boleh terus isi, ya, di mana akan dikeluarkan bermula 23 Disember hingga 31 Januari. Jadi kalau lihat di borang situ, ya, tuan-puan dan juga anak-anak, sekiranya, ya, tiada sebarang jawapan selepas tarikh 15 Januari, maka dianggap tidak berjayalah. Ya. Baik. Alhamdulillah selesai sudah, ya, makluman berkenaan dengan, ya, borang pengurusan borang kemasukan ke tingkatan 1. Okey, di sini pihak sekolah ingin memberi makluman tambahan, ya, maklumat tambahan, ya, yang mana, ya, selain daripada borang-borang yang disediakan oleh pihak PAID dan JAIS tadi, ya, kita juga ada di bawah pengurusan, ya, KPM, ya, di bawah sistem APDM. Ya, jadi untuk pengetahuan, ya, ibu bapa dan anak-anak tahun 6, bahawa pihak sekolah, ya, selain daripada kita menghadiri taklimat yang dimaklumkan oleh PAID Kuala Selangor bawah JAIS, kita juga di bawah KPM, ya, ada satu taklimat juga untuk pengurusan kemasukan tingkatan 1. Kalau tadi adalah sekolah di bawah seliaan JAIS, ini dikongsikanlah sekiranya ada ibu bapa, ya, yang ingin memohon, ya, menghantar anak ke sekolah-sekolah di bawah seliaan kerajaan bawah KPM lah, Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi SAM, ya, SAM adalah istilah yang dipanggil di bawah JAIS, tapi di bawah KPM dipanggil SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Ya, adalah pengambilan di bawah JAIS menggunakan APDM. Okey, yang ini dikongsikan sajalah maklumat tambahan, ya. Uruskan saja ikut borang yang telah dimaklumkan tadi, ya. Kemudian kita ada KAA, Kelas Aliran Agama, ya. Kelas aliran agama ni ada di sekolah SMK, iaitu sekolah kerajaan lah, ya, di bawah seliaan kerajaan KPM tadi ni, ya, dan hanya beberapa buah sekolah sahaja yang ada di sekitar Puncak Alam. Kalau di Puncak Alam ni hanya ada di SMK Puncak Alam lah yang mempunyai KAA ini. Jadi bagaimana nak mohon, ya, andai kata, ya, tuan-puan sekalian nak daftar anak ke sekolah SMK yang bukan aliran agama pun, ataupun nak mohon ke sekolah SMK yang mempunyai aliran agama ni, yang mana di Puncak Alam ni ada di SMK Puncak Alam di fasa 1 sana berdekatan dengan Bukit Cerakar sana. Jadi ibu bapa yang ingin mendaftar anak, ya, ke SMK perlu mohon di PPD dengan borang ASBS. Borang ASBS, namanya borang ASBS, boleh download terus di Google, ya, kemudian hantar pada hujung tahun lah, ya, hantar pada hujung tahun di mana di PPD sendiri. Jadi untuk sekolah di bawah KPM ini, ya, diuruskan sepenuhnya oleh ibu bapa dengan pihak PPD, ya, Pejabat Pendidikan Daerah lah, ya. Kalau PPD Kuala Selangor ni di Pekan Kuala Selangor sana lah, ya, di situlah. Dan borang ASBS ada yang banyak versi, ya. Jadi nanti mungkin ibu bapa dapat makluman macam-macam, ya, waktu nak daftar nanti dan sebagainya, ya, ada yang berbeza, ada yang berlainan. Borang ASBS ada banyak versi, dan untuk lebih tepat lagi bolehlah download yang bawah JPN Selangor. Dikongsikan website di situlah, ya. Yang itu boleh download, isi, ya, kemudian hantarlah ke PPD, ya.
Baik, Alhamdulillah selesai sudah, insyaAllah ya, lengkap untuk segala makluman berkaitan dengan permohonan kemasukan anak-anak tingkatan 1, anak-anak ke sekolah tingkatan 1 inilah ya. Jadi kita dah hampir ke penghujungnya dan kita akan buka sesi soalan bersama ibu bapa ataupun anak-anak tahun 6 yang ingin bertanya lah ya, berkenaan dengan pengurusan kemasukan tingkatan 1 ini. Baik, dipersilakan. Ada ke mana-mana ya, ibu bapa ya, ataupun anak-anak tahun 6 yang ingin tanyakan soalan, boleh terus buka mic ya, ataupun type di ruangan chat ya. Baik, ingin dikongsikan di sini ya, sedikit penambahan bahawa untuk sekolah swasta ya, Sri Al-Hikmah Puncak Alami ya, ataupun mana-mana sekolah integrasi swasta boleh memohon semua sekolah ya, kecuali sekolah berasrama penuh. Ya, saya ulang, boleh memohon semua jenis sekolah ya, kecuali sekolah berasrama penuh. Jadi mana ibu bapa ya, selain kita sebutkan tadi sekolah di bawah sediaan JAIS maupun sekolah SMK ya, ada yang ingin memohon ke sekolah ke MRSM pun boleh ya. MRSM pun ada banyak aliran sekarang, bolehlah tuan-puan ibu bapa ya search, cari ya. Kemudian untuk permohonan kemasukan ke MRSM ni seperti tahun lepas ya, sebab dia tak ada dah isi-isi borang ni, kebanyakan semuanya dengan urusan atas talian online. Jadi nanti akan dikongsikan lah ya di website MRSM nanti untuk permohonan-permohonan, segala makluman tu akan diberikan lah dari masa ke semasa ya. Baik, syukran nak ucapkan pada ibu bapa Elis ya, macam ada soalan di ruangan chat tersebut. Silakan Puan. Mak Imah, ada soalan yang kedua kat yang daripada Yin tu. Boleh saya tahu siapa Yin tu? Siapa? Okey, soalannya ialah Assalamualaikum Mak Imah. Untuk permohonan ke SMKA bagaimana ya? Baik. Terima kasih. Syukran pada Mak Imah Ruhin, Ayah Khairina. Baik. Okay, terima kasih, syukran. Baik, syukran Mak Imah Ruhin atas bacaan soalan tadi. Baik, untuk permohonan ke SMKA ya, di bawah APDM lah ya, Sekolah Menengah Kebahasaan Agama ni di bawah APDM ya. Kami ada dalam grup APDM tersebut dan last update ya, mungkin akan ada satu taklimat ya. Kalau tahun-tahun sebelum ni ya, tahun-tahun sebelum ni kita yang urus, bermakna sistem APDM ni kita kena masuk dalam sistem dia dan kita update dengan data-data murid ya. Kemudian mereka akan keluarkan satu borang ya dalam sistem tersebut dan kita pihak sekolah akan yang uruskan untuk borang-borang ini ya. Ini sistem yang saya ceritakan tahun-tahun sebelum ni yang mana kita hantar biasanya GPKM ya, iaitu Maknim Ashraf ya, untuk sertai taklimat tersebut untuk faham, dan bila kita print kita akan edarkan pada ibu bapa, sebab di situ akan ada keluar sekolah-sekolah yang sudah tersenarai untuk setiap daerah. Okay. Kemudian bila kita serahkan pada ibu bapa perlu buat dua pilihan, pilihan 1 dan pilihan 2 ya, satu sekolah SMKA, satu lagi sekolah SABK, iaitu sekolah SAM lah tadi. Jadi mana yang dah dapat SABK dia tak akan dapat yang SMKA ya. Okey, kemudian yang KAA, tapi KAA tak masuk dalam sistem kerana perlu diuruskan ke PPD sendiri. Okey, kemudian setelah ibu bapa isi melalui pilihan 1 dan pilihan 2, kita pihak sekolah perlu terima semula borang tersebut dan isi dalam sistem ya, kita pihak sekolah yang akan uruskan ya, dan kemudian tunggulah maklumat ataupun panggilan sama ada permohonan berjaya ataupun tidak. Itu adalah tahun-tahun sebelum ini. Namun yang kita dapat baru-baru ini ya, daripada pegawai mungkin tak pasti sama ada taklimat untuk itu ada atau tidak. Tapi untuk saya katakan sini, permohonan ke SMKA bagi sekolah Sri Al-Hikmah Puncak Alam ada ya, ada. Jadi kita sedang tunggu
makluman daripada pegawai tersebut kerana semua daerah pun masih lagi belum diberi apa-apa taklimat, dan sekiranya ada, ya, kita akan sentiasa update dari masa ke semasa dengan tuan-puan lah, ya, ibu bapa murid tahun 6. Jadi ingin dikatakan di sinilah setiap makluman yang pihak sekolah berikan tu harap ibu bapa tidak ketinggalan, anak-anak tahun 6 pun jangan lupa, jangan tertinggal dengan makluman, insyaAllah kita akan maklumkan, ya. Okey. Harap terjawablah, ya, soalan tuan. Baik, seterusnya untuk Haziq Jazmi. Assalamualaikum, pengesahan CJ Kelahiran, IC dan segalanya boleh dibuat di sekolah ke? Boleh. Boleh dapatkan dengan pengesahan guru besar saya sendiri. Saya akan sahkan dokumen-dokumen tersebut. Ya, boleh. Okey, Maria ada lagi soalan? Okey, ada daripada Ibu Elis. Assalamualaikum Maklimah. Seandainya tidak dapat masuk ke mana-mana sekolah SAM, apa yang perlu dibuat, ya? Okey, baik. Baik, sama-sama, ya, Tuan Bapa kepada Haziq Jazmi. Okey, seterusnya, okey, untuk soalan daripada ibu bapa Elis, baik, soalan tu sangat cantik sekali. Okey, ini saya kongsikan pengalaman tahun lepas lah, ya, sebab saya pun dah nampak gambarannya akan jadi yang sama untuk kes tahun ini. Sekiranya tak dapat ke mana-mana sekolah SAM, apa yang perlu dibuat? Okey, andai kata segala sekolah-sekolah di bawah seliaan JAIS, ya, tak dapat, ya, kerana kotanya sangat-sangat sedikit, ya, dikatakan ada 30,000, ya, calon untuk tahun 6, ya, ada 42,000, ya, di sini kami dapat data, ya, 42,377 orang calon PSRA, ya, yang mana sekolah SRA, SRAI, KAFA, KAFAI, Sri Integrasi yang disebutkan tadi. Hanya yang diterima tawaran kotanya adalah 3,384 sahaja untuk semua daerah di Selangor. Ya, jadi tuan-puan, soalan itu sangat cantik sekali. Sekiranya tak dapat masuk mana-mana sekolah bawah seliaan JAIS, minta tuan-puan backup untuk sekolah-sekolah SMK di bawah KPM, boleh terus isi borang di TPD ataupun SMK KAA yang telah disebutkan tadi, ataupun, ya, backup yang ketiga lah, ya, sekolah swasta yang lain. Ya, jadi saya nampak gambaran tahun lepas memang ada anak ni memang kita kata yang berpotensi lah, layak, bijak, cemerlang, tiada masalah dari segi pencapaian akademik dan sebagainya. Jadi kemasukan ni tuan-puan adalah rezeki, ya, kadang-kadang rezeki anak-anak ni. Ya, jadi mungkin, ya, kadang-kadang kita mohon terlepas pandangkan dan sebagainya lah, itu yang dikatakan rezeki. Jadi anak ni akhirnya ibu bapa dia minta pendapat sekolah dan tak dapat mana-mana, boleh tak nak masuk ke tahfiz. Ya, kita ada tahfiz yang terdekat sini, ya, tahfiz Ismail kita ada, ya, tahfiz-tahfiz lain pun ada, ya, tahfiz Al-Hikmah sendiri pun ada, ya, kita pun ada sekolah menengah Islam Al-Hikmah yang terletak di Shah Alam, ya, ada. Jadi boleh, itu adalah antara tindakan yang ketiga lah, ya, tindakan yang ketiga yang boleh ibu bapa lakukan. Ya, jadi apa yang ingin saya katakan sini, ibu bapa boleh terus buat survey untuk semua sekolah, ya, semua sekolah, dan mohon segera, ya, sebelum kota penuh ataupun kita dikatakan lambat untuk mohon, anak-anak kita ni dah jadi pemohon yang duduk di belakang-belakang, jadi boleh buat segeralah, ya. Baik. Okay. Harap dapat terjawablah soalan puan-puan sekalian, ya. Ada lagi soalan, Maklimah Ruhim? Ada Maklimah. Ada daripada Ibu nama Aisyah Humaira. Okay, Assalamualaikum, mohon pencerahan. Dimaklumkan bagi SAM, kota Sri Al-Hikmah adalah di SAMNI. Adakah bermaksud SAMBES tidak dapat mohon? Okey, baik. Baik, terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Puan, ya, atas soalan tadi, soalan ibu daripada Ibu Aisyah Humaira. Okey, kota Sri Al-Hikmah adalah di SAMNI, betul. Bermaksud SAMBES tak dapat mohon, SAMBES boleh mohon. Ya, jadi borang yang telah diedarkan oleh pihak sekolah, 5 borang tadi, ya, kelima 5 borang tu boleh ibu bapa mohon. Mohonlah, isi
orang tersebut. Okey, tetapi seperti yang dikongsikan tadi, SAMBES ni pencapaian dia ataupun dia punya kelayakan dia untuk masuk ke sekolah tersebut tinggi, bermakna kena kedudukan mumtaz lah. Ya, jadi di peringkat ibu bapa sendiri untuk melihat kemampuan anak dan kelayakan anak, sekiranya anak dapat dalam ataupun berada dalam kategori mumtaz tersebut, boleh isi borang tersebut dan submit di sekolah. Ya, jadi nanti kita akan hantarkanlah data anak tuan-puan untuk mohon tersebut kepada Pak Ik Kuala Selangor. Ya, jadi 5 borang yang tadi kami edarkan tu pihak sekolah isilah semua. Ya, selagi dapat lihatlah anak-anak kita mampu ataupun layak untuk ke sekolah-sekolah tersebut. Ya, baik, ada lagi soalan Mak Lima? Ada soalan daripada Ayah Amni Nafisa. Assalamualaikum. Maaf ya, borang permohonan kat mana ya perlu mohon? Kat situ macam ada soalan borang permohonan sekolah yang mana satu. Baik, syukran Mak Lima Rohit. Boleh ayah kepada Amni Nafisa untuk berikan lagi soalan tu lebih jelas lagi, borang permohonan yang mana? Adakah tuan maksudkan, okey, boleh buka audio? Ada tuan? Ya, Amni Nafisa. Okey. Baik, Mungkin borang permohonan untuk SMK kot. Okey, baik. Baik, terima kasih Mak Lima Ruhil. Baik, kalau ikutkan sepanjang taklimat tadi, kita ada terangkan 3 jenis sekolah lah ya. Okey, jadi yang pertama tu adalah sekolah sediaan JAIZ yang mana kita dah edarkan borang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Maaf ya, sekejap. Untuk sekolah Nurul Iman tu, macam mana? Okey, baik. Sekolah Samli tadi isi di borang yang warna putih tu tuan. Yang warna putih, yang mana atasnya tu ditulis di situ borang permohonan kemasukan tingkatan 1 oleh murid warga negara ke SAM Samti Negeri Selangor. Yang itu. Isi yang itu. Okey, terima kasih. Baik, sama. Okay, Alhamdulillah banyak soalan-soalan daripada tuan-puan ya, mungkin kita boleh clearkan lah di sini ya, jelaskan ya yang mana ada sedikit kekeliruan. Inilah tujuan ya taklimat dikongsikan bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam puan. Mak Lima, nak tanya, saya ada sikit benda yang tak pasti dekat borang ni. Yang pencapaian co-curriculum tu maknanya sijil sijil penyertaan dah maknanya dah kena bagi ke pihak sekolah lah ya dalam apa-apa pertandingan ke. Okey, baik. Terima kasih puan. Soalan yang sangat cantik ya, sangat baik. Ada lagi ke puan soalan? Dan satu lagi macam yang slide tadi yang Mak Lima bentangkan tadi, untuk SAM dengan SABK yang ada kaitan dengan sistem APDM tu, kita tak perlu buat apa-apa lagi lah dengan sistem APDM ke atau macam mana? Okey, baik. Terima kasih puan. Okey. Baik, untuk barisan GPK yang ada bersama hari ini ya, Mak Lima Ruhi dan Mak Ni Ashraf, insyaAllah anda akan bantu terjawab, dan sekiranya Mak Limah ada makluman terbaru, bolehlah untuk perbetulkan sekiranya ada makluman yang tidak tepat di sini ya. Okey, baik. Soalan yang pertama daripada Ibu Ryan Amsyah tadi, baik, Alhamdulillah untuk yang ruangan ya, pencapaian sasya dan kurikulum, kalau dilihat di situ ya tuan-puan sekalian, untuk yang kurikulum tu tak ada masalah kerana rekodnya ada dengan pihak sekolah. Begitu juga dengan pentaksiran bahasa Arab ya. Jadi itu yang kita nak bagi tahu, penekanan ketah bahasa Arab tu sangat penting ya murid-murid untuk dapatkan markah tertinggi terbaik kerana ia membantu juga untuk permohonan kemasukan ni.
ini. Kemudian Sasya, kita rujuk kepada buku yang Khalifah Muda tadi disebut, ujian tilawah hafazan, co-curriculum. Okey, co-curriculum ini yang disebutkan tadi, yang ditanyakan oleh Ibu Dayan Amsyah, kami mohon lagi sekali untuk tuan-puan sekalian boleh direct message terus message kepada Muallim Ashraf sekiranya ada penglibatan penyertaan luar daripada sekolah yang kami pihak sekolah tidak tahu. Dan lebih rugi lagi lah kalau penyertaan tu di peringkat tertinggi untuk memaklumkan atau beri kongsi sama kepada pihak sekolah bahawa anak ada penyertaan sekian-sekian di peringkat kebangsaan ke peringkat negeri ke pada kami untuk kami ambil maklum dan isi dalam ruangan ini. Untuk kami ambil maklum, pihak sekolah ambil maklum untuk isi di ruangan ini. Jadi sekali lagi saya ulang di sini mungkin Maklimah Ruhi boleh type ke di ruangan chat takut mungkinlah internet tak berapa cantik mungkin di peringkat saya ataupun di peringkat ibu bapa. Ulang semula bahawa ibu bapa boleh kongsi sama ataupun maklumkan kepada pihak sekolah penyertaan co-curriculum luar sekolah kepada pihak sekolah. Maklumkan pada pihak sekolah penyertaan co-curriculum luar sekolah yang peringkat tertinggi ke, peringkat zon sahaja ke, untuk kongsi sama dengan pihak sekolah untuk kami isi di ruangan ini. Okey, seterusnya untuk soalan yang kedua. Untuk soalan kedua bagi sekolah SAM ataupun SABK di bawah pengurusan APDM kalau ikut tahun sebelumnya kami yang pihak sekolah perlu isi sendiri kerana ibu bapa tidak dapat akses. Pada tahun lepas diberi ruang yang mana sistem tersebut boleh diakses oleh ibu bapa hanya dengan mengemaskini data anak untuk bantu pihak sekolah bermula tahun lepas. Untuk tahun ini kami khawatir juga ada maklumat terbaru dan apa yang telah saya maklumkan tadi updated yang terakhir daripada pegawai mereka belum beri apa-apa confirmation pengesahan dan kami masih menunggu sesi taklimat yang akan disampaikan. Jadi untuk makluman tuan-puan sekalian, beberapa kami belum terima apa-apa taklimat dan pengesahan yang sebetulnya bagaimana pengurusan APDM ni, dan sekiranya sudah ada GPK kami telah hantar terima daripada taklimat tu, kita akan kongsi sama dengan ibu bapa sekalian kita akan update dari masa ke semasa. Moga terjawablah soalan tuan-puan sekalian di kalangan ibu bapa murid tahun 6. Baik, terima kasih diucapkan. Ada lagi? Kita buka lagi ruang. Yang mahu bertanyakan soalan boleh buka audio ataupun type di ruangan chat. Kita buka lagi dalam masa 2 minit lagi. Sekiranya tiada soalan, bolehlah kita selesaikan taklimat pada malam ini. Maklimah, ada satu lagi soalan. Silakan Puan. Tahun lepas pelaksanaan interview untuk contohnya sekolah MITS dan sekolah MITS ada tak pelajar Alimah yang dapat, dan jika ada, adakah ianya dijalankan secara online? Okey. Maaf Puan kurang jelas tadi untuk bagaimana tadi temudu ke di MIS tahun lepas. Macam kalau tahun sebelum pandemik temuduga secara fizikal, cuma tahun lepas macam mana cara pelaksanaan interview tu? Okey, baik. Baik.
kasih Puan, soalan yang sangat cantik sekali. Ini kita nak kongsikan ya apa yang berlaku pada tahun lepas supaya kita dapat gambarkan macam mana juga akan berlaku pada tahun ini. Okey, yang pertama, pada tahun lepas ya, kebetulan ada seorang murid kita yang telah dipanggil untuk sesi temuduga iaitu Luqmanul Hakim ya. Alhamdulillah dia layak untuk dapat temuduga ya di sekolah SAM tak silap saya ataupun sekolah mana ya, saya tak pasti waktu tu. Okey, kemudian selepas daripada itu kita diumumkan terus PKPB ya, PKPB pada bulan Oktober di mana tempoh bulan 10 ke atas adalah waktu itu yang diuruskan oleh pihak-pihak pengurusan untuk calon tahun 6 lah ke tingkatan 1. Mereka masa tu dah letak takwim dah ya, dan mereka dah keluarkan dah prosedur dia bahawa berbeza untuk tahun lepas yang mana ada ujian peringkat sekolah itu sendiri yang akan mereka keluarkan, sebabnya sudah berlaku pemasuhan UPSR, tiada PSRA ya, dan hanya ada keputusan UPKK sahaja untuk calon tahun lepas. Okey, selepas diumumkan PKPB tersebut terus tak ada mana-mana sesi temuduga, terus dia tutup ya, kerana tak nak calon hadir dan berlakulah kluster apa dan sebagainya lah yang kita tahu tu. Okey, kemudian senyap buat seketika. Okey, bila senyap buat seketika tu, masa tu pihak sekolah tertanya bagaimana dari segi ukuran untuk sekolah-sekolah tingkatan 1 ni ambil ya calon-calon tahun 6 ni untuk jadikan murid mereka. Kemudian keluarlah arahan bahawa mereka perlukan ya keputusan murid murid-murid ni dari tahun 3 hingga ke tahun 6. Jadi pihak sekolah masa tu bertungkul lumus, dapatkan semula data-data dan berlaku juga permasalahan di situ apabila ada ibu bapa yang buat aduan lah, yang mana bila anaknya tak duduk di sekolah yang sama dari tahun 3 hingga tahun 6. Memang tahun lepas pengurusan, ini saya kongsikan samalah, tidak memburukkan mana-mana, tapi kongsikan sama supaya kita dapat gambarkan untuk tahun inilah ya. Jadi memang sangat suka waktu tu ya, bila ada situasi murid tidak sekolah sama daripada tahun 3 hingga tahun 6. Jaraknya jauh tu, 4 tahun kan. Kemudian terpaksalah mereka rujuk kepada sekolah lama, dan sekiranya pengurusan sekolah tu tidak simpan rekod akademik anak tu tersebut pada tahun 3, berlakulah macam-macam dan sebagainya. Dan disebabkan itulah ya, dijangkakan kalau ikutkan PSRA tahun ni ada kan. Jadi bila diukur ya, waktu tu saya rujuk juga guru-guru yang dipanggil sebagai panel temuduga ya, mereka dapati dengan pemasuhan peperiksaan bertulis ni tidak membantu apa-apa pun untuk mengukur anak-anak ni. Ya, contoh sekolah tahfiz ya, mereka perlu dapatkan hafazan. Bila tak merujuk kepada peperiksaan bertulis sekalipun, apa sahaja yang boleh diharapkan daripada hafazan murid tersebutlah. Yang mana itulah satu-satu antara ukuran yang terbaiklah pada ketika itu. Dan bila diukur, murid tersebut pun tak boleh nak menghafaz surah-surah yang dipilihlah dalam temuduga tersebut. Jadi akhirnya mereka tak dapat spek yang diharapkan ikut kriteria kemasukan sekolah tersebut. Akhirnya begitu ya. Jadi berbalik kepada tadi ya, bila penilaian tadi kita katakanlah kalau KPM pakai istilah PKSK ya, penilaian kemasukan ke sekolah khas ini, sekolah khusus ini, manakala JAIS pakai UKK ya, ujian kelas khas ni lah. Okey. Jadi bila tak berlaku, kemudian turun pada bulan 12 ya, dia buka semula untuk panggil murid-murid ni. Waktu tu dah dilonggarkan. Dah dilonggarkan, kita pun dah diberitahu bahawa sesi 2021 boleh buka semula. Jadi dah saat-saat genting tu akhirnya barulah sekolah-sekolah nak buka. Jadi memang masa tu kemasukan ke tingkatan 1 sangat mencabar anak-anak calon tahun 6 2020 ini. Ya, jadi dengan kedudukan yang tidak sistematik begitu, ada anak yang pencapaiannya cemerlang tapi tidak dipanggil mana-mana sekolah. Ya, ada anak yang rezekinya baik dapat masuk mana-mana sekolah. Jadi ibu bapa waktu tu dah redha ya, bila tak dapat pilihan satu yang mana saya kongsikan tadi pada Ibu Elis tadi, tak dapat pilihan kedua, maka ambillah jalan ketiga. Ya, jalan ketiga, pilihlah mana-mana sekolah tahfiz yang terbaik ya, asalkan anak tu masuk sekolah. Ada yang anak-anak tahun
tahun lepas ya, macam okey, Hasha masuk ke sekolah swasta ya. Kemudian kita ada Arisha Maisara kebetulan ibunya adalah guru sekolah SMK, sekolah SK, sekolah kerajaan, jadi masukkan anak ke sekolah SMK. Jadi itu sajalah yang boleh dibuat. Jadi kita lihat pada tahun lepas dah tak ada dah orang kata kriteria anak cemerlang ke dapat masuk sekolah hebat mana ke, tak ada. Masa tu kita nampak rezeki anak-anak asalkan tahun 2021 anak-anak dapat masuk mana-mana sekolah pun dah kira terbaik lah. Maksudnya mereka dah boleh melalui proses pembelajaran tu ikut takwim yang mana KPM dah sediakan lah. Katakan 21 bulan 1 kan anak-anak dah mula bersekolah, jadi diorang dah dapat masuk sekolah dah. Kalau tidak berlaku situasinya bulan 3 baru anak-anak ni dapat masuk. Ya, jadi 2 bulan anak-anak ni tak bersekolah pun. Ya, nak kata PDPR pun tak logik di situ sebab belum didaftarkan mana-mana sekolah. Jadi tuan-puan, memang tahun lepas memang tahun yang sangat mencabar ya untuk proses permohonan kemasukan ke tingkatan 1 ni lah ya, atas kerana berlaku pandemik ni dan waktu tu tak ada panduan ya mana-mana untuk nak guna pakailah ya dengan situasi-situasi yang pelbagai tadi. Jadi itu yang saya kongsikan ya di sini supaya ibu bapa buat backup banyak-banyak ya, mohon dan pilihan sekolah tu adalah daripada tuan-puan sendirilah ya. Okey. Baik, seterusnya ada lagi Mak Nimah Ruhi. Harap terjawab ya Puan Ibu Rayyan Amsyah, dan sekian ada soalan boleh ajukan lagi ya. Okey, ada satu lagi maklumat daripada Ibu Ailis. Assalamualaikum Mak Limah, lagi satu soalan. Selain SAM ni, setahu saya ada 2 SAM harian iaitu di Jeram dan Sarjana Utama. Bolehkah kami mohon? Okey, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Mak Nimah Ruhi dan terima kasih juga pada Ibu Alice. Baik. Okey, untuk selain SAM ni ya, ada 2 SAM harian, betul. Okey, cuma SAM tersebut jauh dan bila jauh tidak dikotakan untuk Sekolah Al-Hikmah Puncak Alam. Okey, berkenaan sama ada boleh mohon atau tidak, kami tidak diberikan dalam taklimat ya. Dalam taklimat tersebut bermakna bukan sekolah swasta sahaja, sekolah SRA, SRAI, sekolah bawah sediaan JAIZ ya, ataupun daerah-daerah lain ya, tidak dimaklumkan bahawa calon-calon mereka, sebab setiap sekolah hanya dapat 1 buah sekolah sahaja. Sekolah SAM, baik di sekolah bawah sediaan JAIZ ataupun sekolah swasta, hanya 1 SAM sahaja yang ditempatkan ya. Jadi untuk soalan puan, maaf tak dapat nak untuk berikan jawapan yang lebih tepat ya, tapi sekiranya puan ada masa ya dan boleh usaha lebih sedikit dan memang ingin mohon, boleh pergi kepada Pak Id agaknya ya di bawah UPID ni untuk tanyakan soalan, ataupun lebih baik di sini saya bagi cara yang lebih baik adalah hubungi UPID ya bawah Pak Id ini Kuala Selangor untuk tanyakan soalan ya. Tapi setakat ini belum lagi ada kebenaran ataupun maklumat daripada pegawai beri taklimat ni untuk ibu bapa boleh mohon sekolah yang bukan tersenarai untuk setiap sekolah lah, macam tu ya. Kemudian kalau untuk hadir di UPID ya, saya kongsikan di sini memang sangat-sangat tegaslah ya. Jadi saya tidak menggalakkan ya ibu bapa untuk pergi ke UPID. Menggalakkan tu maksud saya di sini sana jauh kan, perjalanan 40 minit dan di sana pun kita tak dapat nak masuk sesuka hati. Jadi saya rasa bukan satu cara yang baiklah untuk pihak sekolah kongsikan kepada tuan-puan untuk pergi ke sana ya, nanti buang masa pula kan. Jadi lebih baik tu call dululah, tanya ya pegawai di sana. Tapi untuk yang dimaklumkan pada pihak sekolah, tak ada pula kebenaran lah untuk kita daftar ke sekolah lain selain daripada SAMNI ni ya, macam tu lah ya. Okey, baik, ada lagi soalan Mak Nimah Ruhi? Daripada Ibu Ayah Khairina, SAM ni tiada asrama kan? Okey, baik. Terima kasih daripada Ibu Bapa Karina. Okey, SAM ni tiada asrama. Okey, saya rasa ya SAM ni ada asrama. Cuma hanya beberapa orang sahaja yang terpilih yang boleh ditempatkan di asrama tersebut. Dan nak dapatkan maklumat yang lebih jelas lagi, saya difahamkan ya, Ibu Mai Alisha ada bersama ke taklimat malam ini? Mungkin boleh kongsikan pengalaman semasa mendaftar adik-beradik Mai Alisha.
macam mana ya dia punya sistem pengurusan sekolah di Samni ni? Mungkin boleh kongsikan? Ataupun Ibu Wan Nurhana Wan Nurhanim, ya, sebab kakaknya Hanina pun ada di sana. Okey, baik, alhamdulillah. Ibu bapa Mai Alisha, ya. Assalamualaikum Muallimah. Saya Zazali, bapa kepada Malisha. Okey, setahu saya Samni memang tak ada asrama lah. Setakat saya tahu memang kita kena memang tak disediakan asrama. Apa ni, kaedah pembelajaran macam biasalah kan, kalau sekolah agama. Dan saya dipahamkan Samni ni kalau ranking pun top, one of top sekolah di Selangor lah. Tak silap saya ada rekod pencapaian dia. Mungkin itulah kot sedikit saya boleh share pasal Samni. InsyaAllah, terbaik. Terima kasih Tuan. Alhamdulillah. Okey, itu yang dikongsikanlah ya daripada Ibu Bapa Mai Alisha. Alhamdulillah, dah kira banyak juga tu. Okay, kita buka juga ya ruang, ada mana-mana ibu bapa yang ingin kongsikan ya pengalaman untuk mendaftar anak ni ya, seperti lebih menjurus kepada seperti tadilah perkongsian daripada ayah Mai Alisha ya berkenaan dengan sistem pengurusan sekolah ni lah ya. Mungkin saya membuka juga maklumat ibu bapa Raya Amsyar ya yang telah dapat mendaftarkan anak di MRSM ya, MRSM ya, betul ya. Untuk Abang Koyum Izzuddin ya, murid kita, bekas murid kita Koyum Izzuddin, mungkin boleh kongsikan bagaimana sistem pembelajaran anak di sana ya. Nak kongsi apa ya Maklimah? Mungkin boleh Puan kongsikan, Koyum Izzuddin berada di MRSM ya Puan? Ya, MRSM Sungai Besar. Okey, baik. Mungkin boleh kongsi bagaimana sistem pembelajaran di sana, pengurusan sekolah di sana, berikan sedikit info atau input lah. Sistem pembelajaran MRSM dia MRSM Ulul Albab. Dia mata pelajaran sama dengan MRSM lain, cuma dia ada hafazan lah. Kaedah pembelajaran dia lebih kepada dia guna CGPA, maknanya dia ada bahagikan 1 tahun tu kepada 2 semester, and then dia banyak sistem pembelajaran dia banyak menyiapkan pelajar tu, kaedah dia seolah macam dekat universiti lah. Dia banyak kena berdikari, banyak kena macam mana ya nak cakap. Sistem dia tu dia lebih kepada menggalakkan pelajar tu usaha sendirilah untuk capai pointer semua tu. Cuma silibus memang agak padat lah sebab dia Ulul Albab kan. Tu je lah Maklimah yang boleh dikongsi. Alhamdulillah, terima kasih Puan, sudah memadai. Ada lagi Puan? Tak ada Maklimah, tu je. Okey, alhamdulillah. Baik, sudah memadai info yang diberikan oleh Ibu Raya Amsyar. Jadi itulah yang nak dikongsikan ya, sebab ada di antara murid Sri Al-Hikmah yang berada di MRSM Ulul Albab seperti Abang Ryan Amsyar, iaitu murid Koyum Izzuddin. Ada juga murid kita berada di MITS ya, MITS bawah Seliaan Jair. Jadi kedua-dua ni kita tanya-tanya kan anak-anak ni bila sekali-sekala datang sekolah kita tanya, dan kita pun tanya juga pada ibu bapa, minta ibu bapa kongsikan ya pengalaman anak-anak ni memang sangat berbeza ya. Macam MRSM kita faham dia ada 3 aliran ya, yang biasa tu yang akademik itulah macam biasa, kemudian dia dah buka yang baru ya, Ulul Albab ya. Jadi Ulul Albab ni macam Puan sebutkan tadi Ibu Ryan Amsyar, dia pembelajaran sama, akademik tu sama, cuma dia ada pengajian Quran ya. Kemudian
juga ada lagi satu ya, aliran bahasa Inggeris. Jadi alhamdulillah ada seorang murid Al-Hikmah juga, iaitu Afiqah ya. Afiqah dapat masuk ke MRSM aliran bahasa Inggeris ni, alhamdulillah. Jadi syukurlah kita ada anak-anak yang lepas Al-Hikmah ni untuk masuk ke sekolah-sekolah tersebut supaya kita dapat tahu bagaimana sistem pembelajaran di sana lah. Berbeza dengan MIX ya, MIX di bawah Sdn Jais. Jadi saya rujuk seperti Aisyah Hani ya. Aisyah Hani kakak kepada Ali Israel murid tahun 4 ya. Jadi bila rujuk pada Aisyah Hani, sistem sekolah di sana pun berbeza ya. Dia lebih tinggi lagi pengajian agama tu sebab dia bawah Sdn Jais ya. Jadi mereka kena hafaz 30 juzuk ya. Dalam masa yang sama pengajian dini tu, agama tu ditekankan ya. Kemudian pemakaian ya sangat-sangat tegas ya. Jadi macam itulah, lain bumbungnya, lainlah pengurusannya ya. Walaupun alirannya lebih kurang sama ya, masih menerapkan pengajian Quran ya, agama dan sebagainya lah ya. Jadi ini dikongsikanlah ya kepada beberapa sekalian. Baik, kita berikan lebih sedikit masa lagi, 1 minit lah ya, memandangkan waktu pun sudah menunjukkan jam 10 ya. 1 minit lagi untuk kita buka ruang soalan kepada ibu bapa, puan-puan sekalian ya, di type di ruangan chat ataupun terus buka audio. Okey, saya menampakkan di sini bahawa tiada soalan lagi daripada ibu bapa ya, tuan-puan dan juga anak-anak tahun 6 ya. Okey, baik, alhamdulillah, syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah selesai taklimat ya kemasukan tingkatan 1 ini untuk anak-anak tahun 6 pada malam ini. Dan saya Mukadimah Syafiqah binti Abdul Aziz mewakili ya seluruh warga Sri Al-Hikmah Puncak Alam, khususnya daripada Mukadimah mendoakan yang terbaik buat anak-anak tahun 6 ini ya. Anak-anak tahun 6 yang Mukadimah kasihi sekalian ya, yang terdiri daripada anak-anak yang soleh dan solehah. Mukadimah mengucapkan ya syukran jazilan, jutaan terima kasih kepada antum semua atas komitmen yang sangat baik ya, dari segi pencapaian akademik ya, dari segi penglibatan co-curricular, penglibatan aktiviti-aktiviti program-program sekolah. Rebut peluang yang ada ya, insya-Allah ya, masa depan itu sudah tertulis ya di atas sana ya. Allah dah tertulis masa depan untuk kita. Apa yang kita perlu lalui adalah kita ikut sahaja arus ni, dan jika adalah rezeki untuk kita, jika tiada jangan putus asa ya. Ini Mukadimah katakan di sini, anak-anak tahun 6 semua sekolah adalah sekolah yang terbaik. Mukadimah ulang, semua sekolah adalah sekolah yang terbaik ya. Tidak mentitlekan antum di sekolah ini murid cemerlang, di sekolah itu murid biasa-biasa, tiada ya. Walau hebat mana pun sekolah ya, pengurusan sekolah tersebut, sistem pembelajaran tersebut, tetapi jika tiada ya effort, kesungguhan ya, usaha daripada antum pun tak menjadi apa-apa ya. Jadi ya, jadilah diri antum, pilih mana ikut kemampuan antum semua, dan Mukadimah mendoakan ya agar antum semua ya cemerlang di masa hadapan ya, iaitu cemerlang di dunia dan di akhirat, insya-Allah ya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan juga setinggi-tinggi penghargaan, terima kasih kepada tuan-puan ibu bapa atas kesudian bersama dengan taklimat malam ini. Ya, saya anggapkan tiada lagi soalan, dan sekiranya ada boleh tanya di dalam grup kelas ataupun terus mesej kepada maklumat-maklumat yang berkaitan, ataupun nak mesej saya pun tiada masalah ya. Kita bantu antara sesama kita lah demi masa depan anak-anak, insya-Allah. Okey, baik, kita tutup taklimat kita pada malam ini dengan tasbih kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih Mukadimah. Sama-sama. Sama-sama semua.